Okey, topik yang menarik. Semalam beberapa hari lepas pun orang dah bercerita berkenaan dengan pertambahan jumlah kenderaan di Malaysia. Rasanya jumlah kenderaan melebihi jumlah manusia yang ada di Malaysia ni. Kenderaan Mm-mm. yang berdaftar maknanya dia masih membayar cukai, Mm-mm. maksudnya Mm-mm. dia masih berjalan lah, boleh digunakan untuk, bukannya kenderaan yang dah lapuk tapi Mm. masih berdaftar. Okey. Maknanya bila masih berdaftar boleh bawa ke mana-mana. Maknanya kenderaan Boleh tu bawa. maknanya dia akan beregak di jalan raya lah ya. Betul. Mm-mm. Betul. Atau bukan Ya. rumah dia tapi bila-bila Mm. masa betul boleh keluar. Yalah, betul betul betul. Okey, topik kita pagi ni lebih jelas ya. Mungkin kadang-kadang kita belum maklum juga, mungkin baru saja maklum berkenaan dengan topik kita. Topik kita ialah berkenaan dengan traffic jam, kenapa dan bagaimana nak hadapi. Walaupun topik dia lebih pada traffic jam, kita akan menyentuh segala-gala apa yang berkaitan dengan traffic jam, sebab ianya berkaitan dengan kehidupan kita seharian ya, Cik Faiz ya. Betul. Betul. Hmm. Dan ni Public. dekat kawasan-kawasan kampung pun dah ada traffic jam. Ya, betul lah. Walaupun orang kata duduk kampung tak stress, tapi kalau ada traffic light dan keretanya banyak, traffic light tu, jalan tu kecil, tak expect untuk banyak sangat kereta, ataupun orang bandar pun balik kampung, yang duduk di kampung pun akan terasa juga. Pilihan tetap ada di atas tangan kita lah. Kalau ada public transport tu, up to kita untuk pakai kereta ke, pakai motor ke, ataupun naik Grab, ataupun nak naik public transport tu. Dia akan jadi lebih mudah untuk pilih bila satu pilihan tu lagi convenient. Contoh, sekarang ni dah traffic jam. Ada pula yang kata okey lah nak naik public transport pula. Tapi sebelum ni traffic jam kurang sikit, dia masih ada, boleh juga bawa kereta. Lagi senang, memang lagi senang. Point A to point B. Daripada rumah kita sampai terus ke office ataupun tempat kita pergi lah. Tapi kalau jam teruk sangat, ada juga yang kata okey lah, jam teruk sangat boleh ambil public transport. Tapi at the end of the day, sebenarnya ada pilihan kita jugalah. Yang ada kat luar sana tu adalah pilihan yang kita boleh pilih. Yalah kan, ada beberapa mod public transport pengangkutan awam juga yang boleh kita pilih lah ya. Ada bas. Paling basic ialah bas lah kan. Bas bas henti-henti, bas ekspres, bagi yang jauh boleh naik bas ekspres dan sebagainya. Paling baru ialah MRT line daripada Putrajaya kalau tak silap saya. Cik Faiz ya. Yang tu belum buka lagi. Yang itu nama dia Putrajaya Line. Tapi yang sampai ke Putrajaya tu belum buka lagi. Dia sampai ke Kampung Batu daripada kuasa sentral dekat dengan Kota Damansara lah. Tapi eventually dah buka juga. Cuma masalah dia sebenarnya last mile. Kalau nak pergi ke kuasa Damansara tu pun, daripada rumah saya lah, rumah ayah ke, mau ambil 15 minit bawa kereta. Lepas tu kereta tu perlu di parking. Tu tak apa lagi lah. At least kereta tu tak masuk ke bandar, tak masuk ke Putrajaya, tak masuk ke bandar KL. Itu okey lagi lah, tak ada masalah. Cuma in the end of the day kena ada dua transport. Satu kereta ataupun motor pergi ke stesen dan naik. Dia sebaik-baiknya daripada rumah tu boleh naik bas. Memang ada feeder bus. Tapi feeder bus pun kadang-kadang daripada rumah ke stesen feeder bus pun tak sampai juga. Sebab tu lah saya cakap, dia memang based on kita punya pilihan, apa yang kita nak sebenarnya. Kalau naik bas pun bukan senang Nak tunggu bas tu ada masa dia juga, dia ada jadual dia juga. Dan naik bas tu dah sampai stesen pun ada jadual dia juga. So ada orang dia nak ambil langkah mudah, point A to point B, bawa kereta je lah. Ataupun naik motor ya. Okey, kalau boleh naik motor. Cik Faiz, public transport kita di Malaysia ni, ada pandangan Cik Faiz lah, okey ke tak okey kalau untuk guna untuk pergi kerja ni? Dia public transport Malaysia ni, kalau kita bandingkan dengan negara luar lah, ada banyak lagi improvement yang kita boleh tambah. So far benda tu dah ada, tapi dia belum berfikir secara menyeluruh lah. Contohlah macam kita cakap tadi public transport dari segi MRT ni bagus. Mass rapid transit, dia memang nak bawa ramai orang pergi ke hulu ke hilir. That's good. Masalahnya dari segi last mile tu lah, sebab Malaysia ni panas. Kita nak berjalan kaki ke stesen MRT walaupun 100 meter saja, kalau tak ada shade memang akan berpeluh. Kita tak boleh expect orang yang nak pergi kerja nak pakai baju kemas-kemas, dekat ofisnya ada aircon, tapi nak pergi kerja berpeluh-peluh. Memang kurang tepat lah. Kalau boleh kena ada shade ataupun kena ada feeder bus yang bagus. Feeder bus pun
kenalah capture, tapi tempat capture tu kena cantik lah. Tapi kena pergi tempat-tempat yang ramai orang. Contohnya ada kawasan Pangsapuri kan. Pergi ke situ. Tapi beyond that, it is a microeconomics lah. Itu decision yang ditetapkan oleh prasarana sendirilah. So it's up to them macam mana improve. Tapi okay, cuma ada tempat lagi boleh diimprovekan lagi lah, insyaAllah. Jadi jika kita lihat lah ya, public transport sekarang ni tak cukup bagus lagi lah bagi saya jugalah, tapi boleh pada rakan-rakan kita yang rumahnya memang berdekatan dengan stesen-stesen ni, mungkin boleh cuba untuk public transport. Sebab saya sendiri pun saya fikir rumah saya pun yalah senang kata, jarak rumah saya agak jauh, 50 km ulang-alik KL dan juga Sepang, ya, ulang-alik setiap hari ke KL ni. Dulu saya mencuba mod pengangkutan menggunakan ERL tau, Encik Faiz. ERL. Saya cuba menggunakan ERL, tapi saya cuba bertahan seminggu saja sebab dia tambang agak mahal lah. Tambang agak mahal. Sehala pun lebih kurang hampir RM30, ya. Lepas tu kena transit lagi, naik train yang kedua untuk sampai ke tempat kerja saya di RTM ni. Maknanya bila ditolak tambah kos untuk kita untuk cost living kita untuk pergi kerja tu tak berbaloi lah untuk naik public transport, tak sesuai lagi. Maknanya jarak 50 km dan keadaan ataupun public transport yang paling dekat yang saya boleh naik ialah ERL, maknanya tak sesuai, tak cost efektif lah bagi saya. Jadi ada setengah tempat yang sesuai, ada setengah tempat tak sesuai. Mungkin boleh cubalah, ya. Mungkin dengan adanya bakal ada yang traffic line ni, MRT line Putrajaya ni, mungkin boleh cuba kita bawa kereta dan kita park di stesen Putrajaya, mungkin boleh kita naik MRT line. Jadi ada banyak pilihan lah. Mungkin boleh cuba-cuba tukar selera ataupun tukar kata orang tu untuk mod kita pergi kerja. Mungkin sebelum ni naik motor dan bawa kereta mungkin lebih tension lah bot. Mungkin kan Encik Faiz kan, kalau ramai orang dia tak tahu pilihan dia sendiri. Dia bawa motor ke tidak, ataupun dia nak naik motor ke tidak, sebab motor pun ada masalah dia juga. Dari betul. segi safety, dari segi asap, hujan, panas, semua tu. So dia ada dia punya own pros and cons. Jadi kita sebagai pengguna kena bijak memilih lah. Memang most people memang dah tahu pilihan dia. Kalau dia nak kita pergi daripada rumah dia, contohnya di Sepang ke Angkasa Puri, option dia bukan banyak sangat pun. KRL, takkan nak naik bas, maybe ada satu bas tapi lambat. So itulah dengan bawa kereta atau naik motor. Tapi benda semua ni, pilihan yang diberi kepada kita ni kadang-kadang bukan yang kita boleh tentukan sangat pun. Kalau memang rumah di Sepang lah tempat kerja pun, bukan yang kita boleh beritahu bos kita, boleh tak pindahkan office tu di Putrajaya, lagi senang saya nak pergi kerja. Tak boleh sebab kita bukan bos. Jadi bila kita pilih rumah dan bila kita pilih tempat kerja, kita dah pilih sekali kita punya option untuk pergi kerja. So benda tu ramai orang terlepas pandang. Ingatkan boleh naik kereta sepanjang-panjangnya. Even for me, for saya bolehlah pindahkan office. So sebab traffic jam ni, saya nak pindahkan office daripada arah Damansara ke rumah saya di Shah Alam. Rumah pun di Shah Alam. Bukan office dan rumah yang sama. Cuma dia bandar yang sama, tak payah keluar bandar tu. So tak payahlah nak fikir-fikir pasal nak ke hulu ke hilir. Tapi itu untuk saya. Tapi bukan semua orang ada kelebihan macam tu. Dia kena fikir betul-betul. Kadang-kadang yang paling senang adalah pindah kerja ataupun pindah rumah lah. Pindah rumah dekat tempat kerja. Tapi bahaya, nanti pindah kerja, nanti nak kena pindah rumah lagi. Pening. Betul. Salah satu masalah dalam kehidupan kita ni adalah traffic jam ni, Encik Faiz kan. Bila melibatkan traffic jam, bila kita menggunakan pengangkutan ni lah untuk ke tempat kerja, kita adalah masalah-masalah ataupun dugaan-dugaan sampingan lah yang di sekeliling kita, ya. Bila kita bekerja di tempat yang jauh, lokasi yang jauh, ya. Baru-baru ni pandemik melanda hampir 2 tahun. Kita terpaksa bekerja menggunakan bekerja WFH ataupun work from home ataupun bekerja dari rumah. Satu benda yang baru mungkin saya rasa untuk golongan pekerja kita dah mula bekerja daripada rumah. Sebenarnya ada golongan yang dia rindu waktu pandemik. Oh, rindu ya? Dia tidak affected by the pandemic sebab
quality ke, contohnya dalam segi customer service ke, dia tak perlu sangat berada di office. Okay, so bila pandemik tu berlaku, dia pun diberitahu kerjalah di rumah. Laptop semua diberikan oleh company untuk buat kerja dia. Dan dia berjaya buat kerja dia dengan baik. Alhamdulillah, at least apa yang dia percayalah, dia rasa dia buat kerja dengan best. Sebab apa? Sebab dia buat kerja pun pakai baju tidur, pakai kain pelikat, dia tak stress. Tak payah nak bawa kereta pergi Hulu Kuilis, buang 1 jam untuk pergi ke office. Itu pergi balik 1 jam kita, 2 jam sehari. Dia cuma ada 24 jam, dia sudah rindu. Now, bila pandemik dah habis, dia dipanggil balik ke office. Ramai yang protes ya. Ramai yang protes sampai ada yang dah berhenti kerja, ada yang cuba cari kerja lain. Dan employer pun kena pandai lah, sebab kadang-kadang kita punya bos ni, dia ada banyak bos sampai, terutama sekali company yang besar. Bos kita tu ada bos dia pun ada bos dia. So it is up to the boss tu jugalah untuk decide, untuk pandai lah macam mana nak manage. Sebab budak-budak yang bekerja ni, cuma lah termasuk kita juga, dah merasai tau, bekerja di rumah, work from home, tak ada orang nak monitor you, tapi janji kerja siap lah. Kerja bagi A, kita boss expect benda ni siap dalam 1 hari, kita kena bagi. Okay, dia rasa dia dah berjaya buat dengan yang baik, so dia demand untuk stay kat rumah. So boss pun kena pandai, dia tak boleh paksa tarik terus. Sebab sekarang ni kalau dia tarik, bila budak-budak tu berhenti, it's a balance problem lah. Sebab sekarang ni cari kerja pun agak susah juga. Pekerja bagus lah. So kalau orang tu berhenti, kita nak retrain orang baru pun pening juga. Tapi orang ni pula yang ada sekarang ni, dia nak kerja di rumah, ataupun dia tak nak 5 hari di office lah, maybe 2 hari di office, 3 hari di rumah. Dia suka macam itu, rasa macam cuti tapi buat kerja. So benda semua dah benda baru lah. This is the new normal lah, senang cakap. Ya, betul. Tapi benda tu saya rasa macam ada bagus juga work from home yang dia sekarang ni, walaupun dah kita face to face, mungkin akan datang mungkin ada satu polisi baru yang boleh kita, yalah, kita bukan nak kata apa akan datang kan, kita tak tahulah macam mana kan, macam di UK sekarang ya, 4 hari bekerja Encik Faiz kan? Betul, yes. 4 hari bekerja, maknanya selebihnya adalah cuti lah, 3 hari cuti macam tu. Betul. Yes. Okey. Tapi bukan semua kerja boleh work from home. Ada kerja memang kena ada di sana. Betul. So I guess dalam dunia sekarang ni pun dia kena bijak lah. Kalau tak bijak bahagikan benda ni, pekerja lari pun bos juga susah. Kerjaan dia tak boleh paksa orang lah. Dia boleh guide orang, dia buat satu polisi. Contohlah kalau carpooling, boleh lalu jalan yang satu lorong ni yang tak jam. Sampai yang tak carpooling, tak boleh lalu lorong tu. Bukan nak kata tak jadi, tapi intinya dia orang sanggup tak carpooling semata-mata dia boleh ada kereta. Sebab apa? Sebenarnya kalau kita tengoklah, berbandingkan dengan negara jiran lah, nak bawa kereta kat Malaysia ni agak bukan nak kata murah, tapi agak boleh dicapai lah. Keretanya tidaklah terlalu murah, tapi taklah mahal sangat, so boleh dibelilah. Pinjaman pun boleh dapat 9 tahun. Dan yang paling penting lah, minyak. Minyaknya kalau diikutkan harga minyak kita bayar tu sebenarnya adalah rendah daripada harga pasaran, tapi ada subsidi daripada kerajaan. Jadi it is accessible, boleh dibuat, boleh dibeli oleh orang. Walaupun it is still expensive, tapi because keinginan dia tu tinggi sangat, dia sangguplah berbelanja untuk beli kereta dan bayar minyak. Dan dia akan pakailah kereta tu. So dari segi itu, kerajaan sebenarnya bolehlah ambil langkah untuk tukar benda ni. Tapi let them decide lah. Cakap pasal subsidi ni ada ura-ura jugalah. Dia nak pertimbangkan balik. Sebab sekarang ni RON 95. Dulu sepatutnya DP harga 30 sen bawah daripada RON 97. Okay, memang dia follow pun hari tu. Tapi sampailah RON 97 tu naik harga lebih ceiling lebih ceiling sebab RON 97 tak ada ceiling. So sekarang ni dah RM4 lebih. Tapi RON 95 dia ada limit RM2.5 sen. So kalau lah RON 95 ni ceilingnya dimansuhkan, diikutlah harga RON 97, tapi bukan ikut sama, dia 30 sen murah. Waktu tu orang akan komplain, inflasi akan jadi agak teruk juga. Tapi orang yang dulu bawa kereta pergi kerja ni, dia akan fikir 2-3 kali pula. Okey lah, dah tak sustainable pula untuk bawa kereta. Macam tadi Cik Hadi ada cakap, naik kereta api mahal daripada bawa kereta atau naik motor. Tapi nak terbalik pula, bila harga minyak naik, naik kereta pula mahal. Lebih baik naik motor ataupun bawa naik train lah, bukan bawa train. Naik train. Mungkin so,
Seperti yang Cik Faiz kata tadi tu, mungkin akan datang, mungkin kerajaan akan mula nak release ataupun dia tak mahu memberikan mengurangkan subsidi atau sebagainya kan. Bila harga minyak tu dah mula ni, kita pun mula berkira-kira lah mod pengangkutan tu kan. Betul juga. Mungkin boleh jadi Maybe dulu yang naik motor, yang bawa kereta sekarang ni, motor ada tapi dia kata tak selesa, bahaya sikit, hujan. Tapi bila minyak dah mahal sangat, yelah kereta makan minyak banyak berbanding dengan motor. Kalau RM60 sekali isi tu dah penuh-penuh dah pun, motor tak muat pun. Tapi kereta RM60 tu, kereta biasa boleh penuhkan lah. So jadinya orang tu daripada bawa kereta, dia akan terkata okey tak apalah, sekarang ni minyak dah mahal, dia akan naik motor pula. Ataupun yang tak boleh naik motor, dia akan naik kereta api pula. So keputusan dia orang tahu macam nak buat decision terbaik. Cuma ikut polisi yang dibentangkan kepada dia, option yang diberikan kepada dia. Minyak mahal ke murah? Kalau murah, dia bawa kereta. Kalau mahal, dia buat benda lain. Yalah. Kereta sekarang ni dah moden lah. Dia ada banyak feature yang boleh bawa kereta tu sendiri. Termasuklah waktu traffic jam. Sebab tu traffic jam, dia tak payah tekan minyak, tak payah tekan brake. Kereta dia tu akan bergerak ikut kereta depan, dan kalau kereta depan tu berhenti pun, kereta dia pun akan berhenti. Lepas tu steering pun tak payah pegang, dia cuma tengok saja. So ada orang apa Cik Faiz boleh kaitkan dengan autopilot dengan traffic jam ni Cik Faiz? Yelah kan, sebab ada orang dia memang tak boleh nak berpisah dengan kereta. Memang tugasan dia, contohnya lah dia tak boleh harapkan public transport, Grab pun tak nak pakai. Dia akan pakai, bawa juga kereta tu, tapi dia bawa di KL ni jam. Tapi kalau waktu jam dan dia ada autopilot, ada ramai yang buat macam inilah. Patut dia jangan buat, sebab dia patut fokus pada jalan raya. Tapi dia bolehlah buat kerja, dia pegang phone ke, which is wrong. Tapi itulah option yang ada sesetengah yang buat. Sebab itulah JPJ pun ada isu notis jugalah. Cakap pasal Tesla punya autopilot semua tu. Ada yang dia discussionkan lah, dia berbincangkan. Tapi untuk pakai di Kuala Lumpur waktu jam, benda-benda macam ni dah makin banyak dah. Dulu kereta-kereta paling mahal saja yang ada autopilot ni jam. Tapi sekarang ni kereta-kereta yang boleh dibeli pun, rakyat pun dah ada dah sekarang ni. Itu antara mod teknologi yang boleh membantu lah kan, bila kita berhadapan dengan traffic jam. Kita naik public transport, kita rasa macam lebih tenang lah ke tempat kerja. Mungkin kita boleh siapkan pekerjaan kita semasa dalam train tu kan. Boleh juga. Itu namanya park and ride tu. Park and ride yang bagus. Sebab kita masih ada kereta kita sendiri, dan perjalanan balik ke rumah tu, daripada stesen terakhir tu ada kereta boleh pergi mana-mana. Tapi kereta tu tak perlulah dibawa ke ibu kota ataupun di mana-mana bandar lah, tak kisahlah. Sebab masalah kapal transport ni, masalah jam ni berlaku di semua tempat. Di Kuala Lumpur ada, di Pulau Pinang ada, di Johor Bahru pun ada juga. So kalau kereta boleh dikurangkan daripada dibawa ke bandar-bandar ni, semua orang akan rasa lega sikit lah. Of course, kalau siapa-siapa yang nak bawa juga, maybe perlu bayar lebih lah. Macam contohnya harga minyak dah naik tu, dia kena bayar lah sebab dia nak bawa juga kereta tu. Ataupun kalau di negara jiran, dia ada congestion charge. Maknanya kalau masuk ke kawasan bandar ni, akan dikenakan tol yang special untuk mengurangkanlah kereta-kereta yang masuk. So orang akan decide, tak nak bawa kereta ni pergi ke Kuala Lumpur, kita park dekat mana, stesen di luar ke, di Shah Alam ke, kita naik kereta api pergi ke Kuala Lumpur dari situ. Ya, betul. Sebab dulu mungkin kadang-kadang perubahan umur, macam saya masa muda-muda mungkin kita nak bawa sendiri, nak drive sendiri, bawa motor sendiri. Mungkin kita dah agak berumur ni, kita rasa lebih senang kalau kita bawa naik public transport tu, kita pergi turun kat mana-mana, sebab kita nak pergi sana, nak pergi parking lagi, nak bayar parking lagi kan. Betul. Contohnya di KL kan, kalau kita pergi satu mall kat jalan raya ni, betul. Sebab kita kat jalan raya tu, kita kacau dia pun kacau kita. Sebab kita ada dua-dua ada kereta kan. So itu ada satu benda yang in fact ada orang dia sanggup naik Grab car contohlah untuk elakkan semua benda tadi, tapi dia tetap nak pergi daripada point A to point B, daripada rumah dia ke office dia tak nak naik public transport. Dia pilih Grab car. Grab car ni bukannya public transport, tapi dia public private transport. Maknanya dia public, semua boleh pakai, tapi it's private to you saja. So point A to point B dia sanggup bayar sebab apa? Macam tadi Cik cakap lah, dia tak nak traffic jam, dia tak nak cari parking, so senang, tapi kena bayar lebih sikit lah. Saya nak tanya Tuan Faiz lah, Tuan Faiz prefer macam mana kalau mengikut Tuan Faiz lah, bidang yang Tuan Faiz
dalam bidang pekerjaan sekarang ni? Cik Faiz lebih suka bawa kereta sendiri ke, ataupun naik public transport ke, bawa motosikal ke, ataupun bawa basikal elektrik ke? Saya ada my own company dan studio. Tugasan saya adalah buat konten lah. Dan juga bagi seminar-seminar online kalau perlu. So, saya lebih suka pindah ke office ke kawasan rumah lah. Tapi Macam mana tuan? Tuan kalau pindah perlu- office daripada kawasan rumah? Ke macam mana tuan kawasan pindah? rumah, tapi bukan di rumah. Oh. Di kawasan bandar yang sama lah. Bandar Shah Alam yang sama. Okey, maknanya dalam satu kawasan yang sama. Okey, baik. Faham. Tak perlu pergi naik highway ke, nak bergaduh orang dekat dekat tol ke, tak payah. Tapi kalau perlu pergi ke Kuala Lumpur sebab ada talk ke, ada apa ke, saya memang kena bawa kereta lah sebab kita kena faktor masa lah, faktor masa. Ya, betul. Sebab kalau kita ada perjalanan yang tetap setiap hari pergi rumah kita, pergi ke office. Office tak berubah pun. Bolehlah pakai public transport sebab kita dah tahu cara yang terbaik, cara yang paling efisien nak pilih train mana satu, Baik. nak lalu jalan mana satu. Tapi untuk saya kadang-kadang nak pergi jumpa di Menara PNB, kadang-kadang nak pergi ke Menara KLCC, kadang-kadang nak pergi ke Menara Maybank, contohnya lah. So dan bukan selalu, maybe bulan ni 2-3 kali je pergi KL. So lebih baik untuk saya bawa kereta sendirilah. Tapi public transport pun kadang-kadang dulu sewaktu saya buat sales, okay? Tinggal di Cyberjaya tapi buat sales, jumpa klien di Kuala Lumpur. So samalah isu traffic jam dan juga isu parking, cari parking dan bayar parking. So saya akan park kereta saya tu daripada Cyberjaya pergi ke Kuala Lumpur, park mana-mana, lepas tu naik e-hailing lah untuk ketiga tempat yang berlainan dalam satu hari tu. Lagi senang, walaupun kena bayar tapi tak apa, boleh expense kepada company. Yang paling penting dalam kereta tu, kereta e-hailing tu boleh buat kerja. Sebab sentiasa tak cukup masa untuk buat kerja daripada satu klien kepada klien yang lain. Okeylah Cik Faiz, masa tak mengizinkan Cik Faiz dah overrun ni. Tapi tak apa, tak mengapa, tak ada masalah. Mungkin sebelum menutup tirai, mungkin Cik Faiz ada pesanankan ataupun mungkin ada perkongsian yang boleh kita ni sebelum kita tutup tirai lah. Pesanan terakhir. Okay. Siapa yang nak follow I, boleh carilah I dekat Financial Faiz di semua social media network, terutama sekali di YouTube dan di TikTok ya. Biasanya hari ni kita cakap pasal transport dengan jam. Sebab apa? Hari ni ada launching of MRT line oleh Prasarana atau MRT Corp. Tapi biasanya topik-topik saya adalah berkenaan dengan kewangan kehidupan. Maknanya apa yang kita buat dalam kehidupan ni kena ingat dia berkait rapat dengan kewangan kita, dan kewangan kita yang kita jaga ni akan berkait rapat dengan kehidupan. So dia tak akan lari lah. So kena jaga ya. Sama macam jaga kesihatan. Okey Cik Faiz, terima kasih banyak perkongsian yang bagus dan baik pada sebelah pagi ini. Dah tengah hari dah pun. Kalau tak ada Aram Melintang, minggu depan kita bersama dengan Cik Faiz lagi kan Cik Faiz ya? Ya. Jangan serik-serik. Mungkin ada topik yang lebih menarik yang boleh kita sentuh lah. Sesuai dengan keadaan semasa. Jumpa lagi Cik Faiz. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih Cik Faiz itu dia. Terima kasih rakan-rakan kita yang mendengar dan menonton melalui live Facebook.